Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang bersiaran bersama saya Gigi Ahmad dan juga Hakim Rahman dari rumah sana dalam Awani Pagi jam ini. Dan seperti biasa pada jam ini dalam kita menjalani fasa pemulihan, kita akan bawakan perkembangan terkini mengenai pastinya angka terkini kes COVID-19 di dalam negara maupun luar negara. Ini antara norma baharu yang perlu kita terima, iaitu setiap hari ada angka-angka terbaru yang akan kita bawakan. Dan ini satu perkembangan dalam masa 24 jam ini yang dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia apabila seorang lagi dicatatkan meninggal dunia, menjadikan angka kematian kepada 122 orang. Ini selepas 26 hari kita catatkan tiada kematian, dan kematian ini diperincikan sebagai seorang lelaki warga negara yang berusia 72 tahun, dan kes kematian ke-122 ini merupakan lelaki warga negara yang mempunyai penyakit darah tinggi dan kencing manis. Itu antara perincian ataupun perkembangan terkini mengenai kes COVID-19 di dalam negara. Hakim. Ya, kalau kita lihat kes kematian ke-122 ini merupakan kes yang ke-8,702, dan kalau kita lihat kebanyakan mereka yang maut akibat COVID-19 ini adalah mereka yang berusia dalam kategori golongan berisiko seperti warga emas, mereka yang mempunyai kompilasi sakit seperti sakit jantung, darah manis, kencing manis dan darah tinggi. Darah manis itu lain, jadi. Baik, tapi apapun kita lihat dalam kebanyakan kes ini, dalam kita mencatatkan satu lagi kes kematian sejak sekian lama 26 hari, kita juga mencatatkan ada 6 kes baru yang menjadikan keseluruhannya ada satu kes melibatkan bukan kalangan warga negara, iaitu 2 kes sebenarnya. Satu di Selangor, ada melibatkan saringan di tempat kerja dan juga saringan di depo tahanan imigresen DTI Sepang. Dan ini menunjukkan bahawa SOP ataupun garis panduan yang dikeluarkan selama ini, iaitu perlunya majikan membuat saringan di tempat kerja secara berkala dan menghantar laporan kita mengambil suhu. Itu merupakan satu langkah yang bertepatan dalam kita mengesan dan juga mengekang, memastikan keluk jangkitan COVID-19 itu tidak meningkat tapi seterusnya turun hinggalah ke angka 0. Dan kita nak mengikuti apa lagi yang dilaporkan dalam laporan yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia mengenai kes terkini COVID-19 di dalam negara. Itu angka kes terkini untuk dalam Malaysia, dalam negara kita. Untuk secara globalnya, kes COVID-19 terkini telah mencecah 12.6 juta kes, dan itu pertambahan yang kita rekodkan dalam tempoh 24 jam. Dan menurut data terbaru daripada Johns Hopkins University, Amerika Syarikat kekal sebagai negara paling teruk terjejas, dan angka jangkitan di Amerika sahaja melebihi 3.2 juta kes positif. Dan kalau kita lihat, Brazil jadi negara kedua dengan kes positif jangkitan tertinggi, iaitu 1.8 juta kes. India dan Rusia melepasi angka jangkitan 0.5 juta dengan masing-masing merekodkan 820,000 dan 719,000 kes. Peru dan Chile pula lepasi angka jangkitan 300,000 kes. Dan manakala 10 negara lain yang merekodkan angka positif lebih 200,000, antaranya ialah United Kingdom, Mexico, Spanyol, Itali, Iran, Pakistan, Arab Saudi, Turki, Perancis dan Afrika Selatan. Hakim. Ya, jadi kalau kita lihat jumlah jangkitan COVID-19 ini, kalau menurut World Health Organization, angkanya ataupun jumlah kes jangkitannya naik mendadak sejak 6 minggu lalu.
Dan ini antara lain disebabkan oleh pembukaan semula sektor-sektor ekonomi di kebanyakan negara yang menimbulkan risiko untuk jangkitan fasa kedua ataupun gelombang kedua. Kita lihat banyak negara yang sudah membuka semula sektor-sektor ekonomi mereka kemudian terpaksa menutup kembali kerana berlakunya kes jangkitan COVID ataupun kes jangkitan fasa kedua, gelombang kedua yang mengakibatkan jumlah jangkitan kes jangkitan naik mendadak sejak 6 minggu lalu. Ini kata doktor ataupun ketua pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yang menyatakan setakat ini ada 12 juta kes di seluruh dunia dan mereka ini semua malangnya tidak mempunyai akses kepada perkhidmatan kesihatan yang berkualiti yang menyebabkan risiko mereka diancam virus COVID-19 ini meningkat. Dan dalam masa yang sama kalau kita lihat itu mungkin satu amaran ataupun satu peringatan kepada dunia bahawa kes COVID-19 ini masih lagi belum berakhir. Dan dalam pada itu kita nak bawakan lagi satu, kita bercerita mengenai pasukan barisan hadapan kita yang sangat bagus, yang sangat baik menjalankan tugas dalam menangani kes COVID-19 dalam negara. Dan dalam masa yang sama kita juga membawakan satu berita yang sangat saya rasa membanggakan apabila salah seorang doktor kita, Dr. Mazliza Mahmud, melakar sejarah sebagai wanita pertama Malaysia yang dinaikkan pangkat sebagai Profesor Madya bagi perubatan kardiovaskular di University Oxford, United Kingdom baru-baru ini. Dan menurut Ketua Pengarah Kesihatan, Dato' Dr. Nur Hisham, beliau mengucapkan tahniah kepada Dr. Mazliza atas kenaikan pangkat itu dan dalam masa yang sama mengakui kebijaksanaan dan pencapaian hebat beliau sebagai pakar kardiologi. Hakim. Ya, saya salah satu perkara yang terlintas di fikiran saya apabila melihat laporan berita ni, saya terus teringat lirik lagu Beyonce, antara Who Runs the Girl, kan? Who Runs the World. Menunjukkan bahawa wanita-wanita ini wanita mempunyai peranan yang cukup besar dalam to make the world function well. Dan ini juga menunjukkan bahawa kita mempunyai bakat atau talent di luar sana yang boleh kita optimumkan kepakaran mereka untuk kebaikan bersama. Dan dalam masa sama bercakap mengenai wanita ini juga, ini ada satu lagi perkara berkenaan dengan wanita, kerana kita bermaklum wanita ini orang kata apa, tangan yang menggoncang buayan itu boleh menggoncang dunia. Ini berkenaan wanita, seorang lagi wanita ni ahli Parlimen Kuantan, di mana beliau YB Fuziah Salik dilantik sebagai Ketua Wanita Parti Keadilan Rakyat secara rasmi pada Sabtu. Jadi diumumkan sendiri oleh parti itu menerusi Facebook rasmi mereka, dan pelantikan tersebut dibuat bagi mengisi kekosongan jawatan yang ditinggalkan oleh Haniza Muhammad Talha, iaitu Adun Lembah Jaya. Dan dalam masa sama juga Haniza Muhammad Talha ini seperti diumumkan oleh Menteri Besar Selangor bahawa beliau ataupun portfolio jawatan beliau dalam Esko Jawatan Kerajaan Negeri Selangor juga dikosongkan buat masa ini. Pandai Hakim memuji-muji wanita pada hari Ahad ni. Dan kalau kita lihat dalam rekod pemilihan PKR ini pada 2018, Haniza dan Fuziah pernah berentak bagi jawatan tersebut, manakala bagi jawatan Timbalan Ketua Wanita disandang oleh Adun Sementa Dr. Daroyah Alwi. Namun Dr. Daroyah mengumumkan keluar dari parti itu selepas hilang keyakinan terhadap pemimpin parti yang diketuai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu secara ringkasnya background atau perkara asas mengenai perkara ini. Kita membawakan juga perkembangan politik, masih lagi mengenai perkembangan politik apabila ini dikatakan oleh ahli Parlimen Gombak Datuk Seri Muhammad Azmin Ali yang katanya Parti Keadilan Rakyat PKR tidak lagi relevan apabila tidak bersikap adil terhadap pemecatan ahli-ahlinya. Katanya antara sebab anggota termasuk pimpinan tertinggi PKR hilang keyakinan terhadap parti itu adalah tiada keadilan atau tiada sikap adil. Dia ironi dengan nama parti tu, Parti Keadilan Rakyat, Hakim. Ya, dan tapi kita lihat kemelut ataupun konflik dalaman di antara kumpulan-kumpulan dalam PKR ini sudah menjadi rahsia terbuka. Kita bermaklum dalam PKR kumpulannya ada dua kumpulan besar dahulu,
ada kumpulan Presiden Datuk Seri Ahmad Ibrahim dan juga ada kumpulan Timbalan Presiden, bekas Timbalan Presiden Datuk Seri Azmin Ali yang kini telah pun membawa keluar 11 orang ahli parlimen daripada PKR dan tak tahulah diorang ni masuk bebas ataupun dah masuk bersatu. Tapi apapun susunan daripada konflik dalaman itu menyebabkan ada gelombang-gelombang susulan daripada pertelingkahan kedua individu ini, iaitu kem Datuk Seri Ahmad Ibrahim dan juga kem Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Dan kita lihat sebelum ini pun Dr. Daroyah Alwi juga mengumumkan keluar parti dan ada beberapa lagi pihak di peringkat akar ubi grassroots juga mengumumkan mereka keluar parti bagi atas pelbagai alasan dan isu yang mereka kemukakan. Tapi pucuk pangkal kita semua bermaklum dan tahu ini adalah berkenaan dengan dua kumpulan dalam PKR dan mungkin PKR yang asal yang ketika ini ada ni sedang membuat cleansing ataupun proses pembersihan. Kita juga tidak tahu, tapi itu urusan konflik dalaman. Tapi apapun kita harapkan talent ataupun individu-individu yang benar-benar ingin membantu rakyat dalam melalui atau menggunakan platform politik ini tidak terus berpolitik, kerana keadaan sekarang ini kita memerlukan pemimpin yang betul-betul boleh membantu rakyat di saat kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Dan apapun apa yang diperkatakan oleh Datuk Seri Muhammad Azmin Ali ini akan mencetuskan banyak spekulasi, banyak telahan-telahan, tapi apapun kita akan tunggu dan lihat apa yang akan terjadi selepas ini. Apapun kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini kita akan bawakan perkembangan di luar negara. Bertemu lagi dalam Awani Pagi, masih bersama saya Gigi dan juga Hakim. Dan kita bawakan seterusnya perkembangan yang menarik yang mendapat perhatian di astroawani.com apabila semalam kita ada laporkan mengenai had pendapatan garis kemiskinan ataupun PGK telah ditetapkan pada RM2,208 berbanding RM980 pada 2016. Dan perkara ini ataupun langkah ini telah dipuji oleh pelapor khas PBB yang mengatakan kerajaan Malaysia ambil langkah berani tetapkan garis kemiskinan berdasarkan realiti. Dan menurut pelapor khas Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Kemiskinan Tegar dan Hak Asasi Manusia, Profesor Philip Alston, ini kerana garis kemiskinan yang dilaporkan baru-baru ini adalah 2 kali ganda berbanding sebelumnya. Sebelum ini beliau ada menjelaskan bahawa apa yang kita laporkan PGK sebelum ini sangat berbeza dan menggunakan mungkin garisan ataupun tanda aras yang lama. Jelasnya keputusan kadar garis kemiskinan secara rasmi adalah 14 kali ganda lebih tinggi berbanding laporan tahun-tahun sebelumnya. Hakim. Ya, kalau kita lihat Profesor Philip Alston juga sebelum ini antara individu yang sering mengeluarkan kenyataan yang mungkin mengundang perbezaan pendapat kerana beliau dianggap sebagai orang yang deliver bitter truth ataupun hard truth mengenai kadar garis kemiskinan. Kerana sebelum ini juga Profesor Philip Alston juga menyatakan bahawa kadar garis kemiskinan Malaysia ini tidak tepat dan kerajaan perlu mempunyai polisi berhubung ketelusan data. Tetapi apapun tindakan terbaru kerajaan untuk dalam perangkaan ataupun angka terbaru menunjukkan bahawa garis kemiskinan itu ditingkatkan. Kalau dulu pada 2016 ianya pada tahap RM900, tapi kini pada RM2,200. Dan ini orang kata apa, dalam bahasa yang mudahnya garis kemiskinan itu maksudnya pada 2016 mereka yang berpendapatan RM900 ke bawah dikategorikan sebagai miskin. Tetapi pada tahun 2019, seperti yang diumumkan sebelum ini, mereka yang berpendapatan RM2,200 dikategorikan sebagai miskin. Dan ini adalah satu perkara yang baik saya kira kerana ianya lebih mencerminkan ataupun memaparkan realiti sebenar. Ialah kalau dulu 2016 mungkin RM900 itu orang kata cukuplah nak bayar pelbagai perkara keperluan asas hidup. Tapi ketika ini mungkin kos harga hidup itu telah meningkat, harga bahan mentah juga meningkat dan ini lebih mencerminkan atau reflect kepada realiti semasa. Sebab itulah ia mendapat pujian oleh Profesor Philip Alston. Gigi.
Ya, itu apa yang diperkatakan oleh Profesor Philip, dan kita harapkan apa yang komen atau reaksi yang diberikan Profesor Philip tu dia ambil secara positif oleh kerajaan Malaysia dalam membawakan laporan yang terbaik ataupun perkara yang terbaik untuk rakyat Malaysia khususnya. Dan kita beralih pula kepada negara jiran kita, Singapura, yang baru saja selesai pilihan raya umum mereka, dan kita nak bawakan ini reaksi daripada Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong yang mengatakan parti pimpinannya People's Action Party PAP yang menang selesa pada PRU 2020 di tengah kerisauan rakyat terhadap wabak COVID-19. Katanya kemenangan yang mengecewakan, dan bercakap pada Sabtu, Hsien Loong berkata PAP memperoleh 83 kerusi parlimen atau 89% daripada jumlah keseluruhan kerusi, namun menyatakan bahawa undi popularnya merosot kepada 61%, dan pada keputusan pilihan raya undi popular adalah 61.2%. Kami memenangi 83 kerusi daripada 93 dan kami mempunyai mandat yang jelas. Saya tidak pasti adakah keputusan ini juga dipengaruhi oleh keputusan PRU Malaysia juga, dan dalam masa yang sama adakah rakyat Singapura juga sedang ingin membawa perubahan di dalam negara sendiri, Hakim? Ya, kalau kita lihat daripada jumlah kerusi parti pembangkang, kalau dulu pada PRU dulu mereka hanya ada 6 kerusi, tapi kali ini mereka mempunyai 10 kerusi ataupun suara di dalam parlimen, dan ini juga dicerminkan melalui jumlah ataupun peratusan undi popular terhadap PAP yang turun. Walaupun turun sikit, dulu 61.3 ataupun 5%, sekarang hanya 61%, tapi ia memberikan jumlah kursi yang lebih, peningkatan jumlah kursi yang lebih kepada Parti Pekerja, Workers Party, dengan jumlah 10 kursi yang mereka perolehi. Dan ini sebenarnya kalau ikutkan penganalisis bahawa golongan muda Singapura ketika ini, mereka yang dibenarkan mengundi, memilih untuk menolak kerajaan. Ini kata Fellow Kanan Ajung Nanyang Technological University Singapura, Profesor Emeritus Dr. Johan Savarana Mutu Abdullah, bahawa keputusan PRU ke-18 di Singapura ini menyaksikan corak peratusan pengundian parti pembangkang meningkat pada 40% berbanding 30% pada PRU yang lalu. Jadi ini bermakna hampir keseluruhan, iaitu kisah 40% rakyat Singapura menolak kerajaan Singapura yang dengan memilih parti-parti pembangkang, dengan golongan paling besar yang memilih parti-parti pembangkang adalah pengundi muda. Dan ini juga diterjemahkan, kalau kita lihat, sekarang masih lagi Malaysia mempunyai ahli parlimen termuda, iaitu ahli parlimen Muang bekas Menteri Belia dan Sukan Seri Abdul Rahman. Di Singapura, mereka juga mempunyai perwakilan di parlimen GRP paling muda, 27 tahun, Raisah Khan, kalau tak silap saya nama dia, seorang wanita yang mewakili Parti Pekerja, antara termuda memenangi pilihan raya umum di Singapura dan kini mempunyai suara di dalam Parlimen Singapura. Gigi. Dan kalau kita lihat antara yang dikatakan oleh Profesor Dr. Johan Saravana Mutu ini, dikatanya keputusan ini adalah angin baru dalam landscape politik Singapura apabila sokongan pengundi muda semakin beralih kepada pembangkang. Tapi kita nak lihat laporan penuh yang dibawakan oleh rakan tugas kita mengenai apa yang dikatakan oleh Dr. Johan Saravana Mutu. Katanya hampir separuh daripada rakyat Singapura, terutamanya pengundi muda, menolak kerajaan itu dengan memilih parti-parti pembangkang. Pada pendapat saya, Parti Pekerja merupakan parti yang akan menjadi parti pembangkang yang lebih berkesan dalam parlimen berdasarkan prestasi ini, dan ia juga merupakan parti of the future lah, parti masa depan ya, sebab orang-orang muda menyokong parti ini. Mungkin pada masa depan parti-parti pembangkang yang lain juga akan mencapai prestasi yang lebih cemerlang lagi pada pendapat saya. Beliau berpendapat keputusan pilihan raya itu membawa harapan besar kepada parti-parti pembangkang, terutamanya Parti Pekerja yang dipimpin golongan muda. Beliau menjelaskan perkara itu adalah angin baru dalam landscape politik Singapura apabila sokongan pengundi muda semakin beralih kepada pembangkang.
Dalam PRU semalam, Parti Pekerja mempertahankan 6 kerusi di kawasan pilihan raya perwakilan kumpulan GRC, Arjunit 5, anggota dan kawasan pilihan raya perwakilan tunggal SMC, Hogang, serta menang kerusi baru di GRC Sengkang 4 anggota. Itu apa yang berlaku di Singapura. Mengenai pilihan raya pengundi muda yang dilihat menolak kerajaan VAT di Singapura ini, kita tak boleh lari daripada apa yang orang muda suka gunakan. Ini cerita mengenai aplikasi yang sering digunakan oleh anak muda, orang muda, yang tak berapa anak muda pun ada guna juga. Tapi aplikasi TikTok ini, di mana yang terbaru aplikasi TikTok ini dilarang penggunaannya oleh kaki tangan Amazon, di mana syarikat teknologi multinasional Amazon mengarahkan semua kaki tangannya untuk memadamkan aplikasi TikTok daripada peranti mereka, sama ada daripada telefon ataupun tablet. Mereka perlu uninstall aplikasi tersebut, dan ini dia buat atas alasan risiko keselamatan. Dalam memo dalaman syarikat Amazon meminta aplikasi itu dipadamkan daripada peranti yang mempunyai akses kepada email syarikat. Dan ini mungkin berikutan kerana kebimbangan aplikasi yang dibangunkan oleh China itu, kerana dikhawatiri boleh menggodam ataupun mengambil data pengguna melalui aplikasi tersebut. Gigi. Dan dalam masa yang sama, kalau kita lihat laporan-laporan sebelum ini, ada Amerika Syarikat sendiri sebelum ini juga mengharamkan perkhidmatan rangkaian sosial popular TikTok itu, dan ini dikatakan oleh Setiausaha Negara sendiri, Mike Pompeo, yang menegaskan keputusan itu dibuat semata-mata atas dasar melindungi privasi rakyat negara itu. Katanya pengharaman TikTok tiada kaitan dengan mana-mana urusan perniagaan atau syarikat, dan itu katanya pengharaman di Amerika adalah kerana melindungi privasi warga Amerika Syarikat. Itu juga berlaku di India, yang mana TikTok juga diharamkan dan WeChat juga diharamkan kerana mendatangkan bahaya kepada negara itu, dan ditakut ada mungkin breach data ataupun didakwa akan ada pengambilan data secara tidak sah. Hakim, kalau kita lihat juga berlaku pada Mark Zuckerberg, Facebook dahulu, yang terpaksa ke mahkamah untuk menjawab mengenai pertanyaan pengambilan data ini. Ya, tapi persoalan mengenai data itu juga sebenarnya mungkin di negara kita ni mungkin rakyat kurang sabna atau kurang peka. Tapi di luar negara, di negara barat terutamanya, mereka sangat concern dengan data-data pribadi mereka. Kalau mungkin isu ini perlu dilihat lebih daripada sekadar isu kecurian data ataupun maklumat, tetapi lebih kepada isu geopolitik juga. Kalau kita lihat macam India contohnya, ada kes mengakibatkan ketegangan di sempadan antara sempadan China dan India, kemudian membawa kepada pengharaman aplikasi yang dibangunkan oleh syarikat China. Kemudian Amerika Syarikat pula, seperti kita tahu, memang sudah lama mempunyai hubungan love-hate relationship dengan China ini, juga membuat tindakan hampir sama, dan banyak lagi negara. Tapi apapun, ini membawa kepada satu peringatan pada diri kita, iaitu dalam kita ingin bersipu, meluahkan daya kreativiti, kita juga perlu mengambil maklum berhubung dengan soal keselamatan, bukan saja keselamatan fizikal, tapi keselamatan data ataupun privasi data kita. Jangan kita suka-suka saja masukkan maklumat pribadi dalam satu aplikasi tersebut. Gigi. Betul tu. Dan apa pun masih lagi tidak diharamkan di Malaysia, tapi penggunaan TikTok sangat meluas di sini, dan kita tahu ramai yang enjoy dengan penggunaan aplikasi TikTok itu, termasuk Hakim Rahman juga, kan? Tapi apa pun, mungkin kita perlu fikirkan kreativiti ataupun kaedah lain untuk kita meluahkan kreativiti atau rasa kreatif kita. Baik, dalam kita bergembira bercakap mengenai aplikasi TikTok yang seringkali digunakan oleh golongan selebriti, ada satu lagi laporan mengenai selebriti yang menggusarkan dan juga membimbangkan, iaitu ini berkenaan dengan bintang Glee, Naya Rivera, yang ketika ini masih lagi hilang, dan misi mencari dan menyelamat Naya Rivera masih lagi berlangsung dan telah memasuki hari ketiga.
Dan Naya Rivera ni kalau kita lihat membawakan watak Santana Lopez dalam siri musical Glee, dibimbangi lemas di tasik biru akibat diseret oleh pusaran air. Itu laporan terkini yang kita bawakan di astroawani.com. Dan kalau kita lihat menurut laporan media antarabangsa, kebimbangan itu disuarakan oleh Andrea Arredondo, 26 tahun, yang merupakan sepupu kepada Dennis Arredondo yang telah meninggal dunia pada 2009 kerana disedut masuk ke dalam pusaran air di tasik yang sama pada usia 9 tahun. Dan kebimbangan itu dibawakan kepada pihak berkuasa dan diharapkan bahawa Rivera tidak mengalami nasib yang sama. Dan apa yang menyedihkan mengenai kisah Rivera ini apabila kita tahu beliau dan anaknya pergi ke tasik itu dengan menaiki bot, tetapi anaknya terbiar, anaknya yang berusia 4 tahun terbiar, dan Rivera dilaporkan hilang dan masih lagi belum ditemui sehingga kini. Dan itu amat mengejutkan ramai pihak kerana kita risau keadaan Rivera sendiri dan juga risau bagaimana keadaan psikologi dan juga kesihatan anaknya itu yang ditinggalkan keseorangan di tasik, di tengah-tengah tasik biru itu, Hakim. Ya, itu antara laporan berita yang kami bawakan hari ini, dan anda juga boleh terus mengikuti laporan-laporan lain yang melalui aplikasi astroawani.com. Kalau tak ada aplikasi astroawani.com, boleh terus turun di Google Play Store ataupun di App Store. Tapi dalam masa sama, hari ini hari Ahad, hari untuk kita santai-santai, tenang. Dan tetapi esok hari Isnin, 13 Julai, merupakan hari yang penting sebenarnya, hari yang mungkin yang menentukan perjalanan negara kita di masa harapan, iaitu di mana esok akan berlangsungnya sidang Dewan Rakyat yang pertama kali diadakan di bawah pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional. Sebelum ini sidang Dewan Rakyat hanya diadakan satu hari berikutan dengan pandemik COVID-19, tapi kali ini sesinya berlangsung panjang 13 hari atau 15 hari. Dan antara perkara yang akan menjadi tumpuan nanti esok di Dewan Rakyat adalah berkenaan dengan usul-usul yang akan dikemukakan. Contohnya usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri, usul menyokong Tan Sri Mulyani Yassin sebagai Perdana Menteri, usul menukar Speaker Dewan Rakyat dan juga timbalan Speaker Dewan Rakyat. Itu antara perkara menarik yang perlu kita nantikan dan saksikan, dan kami akan bawakan kepada anda melalui semua platform Astro Awani, di Facebook, Twitter, di astroawani.com dan juga di saluran 501. Ya, baik. Terima kasih kerana menonton. Sekian saja Awani Pagi. Awani Pagi berakhir di sini. Saya Jijak Ahmad dan Hakim Rahman dari rumah. Bye.